Okay guys, setelah sekian lama baru hari ni saya buat untuk korang, share untuk korang tentang journey saya dari 1 USD ke 1 million USD. Okay, ini cara saya. Okay, cara korang, okay, cara sifu-sifu lain saya tak nak tahu, and itu atas kepakaran dan kefahaman masing-masing. It just saya nak jadikan YouTube ni sebagai journal saya, progress saya. So at the same time saya nak share, okay, mana yang boleh saya bantu. Saya rasa ini sahaja yang mampu saya bantu buat masa ni, dengan membuat blueprint untuk korang supaya korang tahu, oh macam ni jalan Hakim, okay, atau Rico Kim buat trading, boleh grow sekian. And saya pun tak tahu possible atau tak dari 1 USD ke 1 million. Tetapi kalau ikut figure, ikut teori, memang possible. It just sekarang atas diri saya sendiri. That's why saya jadikan YouTube ni sebagai platform untuk saya. Dia macam vlog, tapi orang kata not really formal, tapi more on like macam screen record. Okay, nanti ada masa saya akan buat video nampak diri saya. Ada masa macam ni je saya nak tunjuk screen, apa yang saya type, apa yang saya buat, yang berkaitan dengan trading lah kan, yang berkaitan dengan 1 USD ke 1 million. Apa pandangan saya tentang market, mindset, apa yang saya fikir untuk saya mencapai dari 1 USD ke 1 million USD. Alright, so tanpa membuang masa lagi, hari tu kita dah 2 trade and result kita still lost dalam 30 sen, okay, which is 30 sen. Account sen kan, dia jadi 30. Alright, so kepada yang baru, kalau tiba-tiba lalu FYP korang baru tengok video ni, jangan lupa tengok playlist 1 USD ke 1M. Sebab apa? Takut korang tengok ni dah kat mana kan. Ni dah episod 4 tau. Ni dah episod 4. So korang kena tengok dari awal baru faham. Okay, and setiap episod saya akan pastikan saya adalah orang yang lain. Maksudnya saya still Rico Kim, saya still Hakim, tapi saya akan pastikan setiap episod tu saya evolve. Okay, saya tidak berada di takut yang sama. Mindset yang berbeza, lebih kuat, atau mungkin akan ada liku-liku cabaran dalam kehidupan seorang trader. Mungkin ada episod yang saya down, saya rasa macam nak tukar strategi, mungkin ada episod yang saya dah tak guna BBMA, mungkin ada, saya pun tak tahu. Itulah nama the journey. Saya nak tunjuk, and one day kalau saya dapat capai dari 1 USD ke 1 million, mungkin boleh jadikan itu sebagai asbab untuk korang ada idea, untuk korang belajar, untuk korang apply dalam kehidupan korang. Okay, yang berkait dengan trading lah. So korang kena hadam benda ni betul-betul. Alright, so kita continue. Contoh entry nombor 3, result dia, okay, ni ada tarikh dia, korang boleh check 28 hari bulan, which is hari ini. Okay, pair, gold, entry 0105. Okay, ni ada take profit, korang boleh check. Plan RR, okay, saya dah plan RR ni 2 nisbah 2 ratio 5:3, 1 nisbah 2.53. Emotion score 2. Okay, masa ni emotion score saya a bit rasa takut, kurang yakin, kurang confident. Sebab saya ingat lagi, kalau dekat sini saya ada describe yang saya sakit gigi. So saya tak boleh berfikir dengan orang kata rational sangat. Okay, holding duration time 1 jam 55 minit je. HORR, ni ada slip page sikit, so letak negatif 1 tepat, dia 1.01 tu biasa. Emotion score after pun saya still sakit hati. Okay, saya still sakit hati dengan trade je lah, dah sakit gigi kan, loss pula tu. Lepas tu minggu lepas profit 76 sen, dah nak cover lah, tiba-tiba loss balik, tinggal 35 sen balik kan. So dekat sini ada record dia. Okay, nanti saya tunjuk. Sebelum saya tunjuk, saya akan describe kat sini. Okay, setup saya ambil
outer trend line. Outer trend line H4. Oh, ni saya tak H4. Re-entry buy M30. Ni saya tak H4 So dekat sini, mistake yang saya buat, I'm quite FOMO. Saya FOMO. Maksud FOMO ni apa? Fear of missing out. Saya macam takut tertinggal bas lah. Bahasa Melayunya kan. And decide to take a trade on re-entry M30. Decide ni maksud saya macam instead okay, sepatutnya saya masuk dekat H1, re-entry H1, tapi saya macam takut lah tertinggal bas kan. Macam mana kalau dia tak ambil H1? Dia ada that kind of doubt. Orang Melayu panggil, dia ada rasa-rasa dalam hati tu macam aku kena masuk, tak nanti macam ada possibility, dia ada macam. Ni yang saya belajar sepanjang 5 trade yang saya dah ambil ni. Okay, 5 trade. Okay, nampak macam newbie kan, masalah newbie ni. Actually, it is not. Saya dah take a break dari trade almost a month sebab ada couple of things relate dengan business yang saya kena fokus dulu, baru saya boleh trade balik. Which is saya trade balik pun, saya plan nak, I want to start big kan, nak tambah cash flow. Tapi why not? Sebab mak saya dia beritahu like, dia ada pesan, kalau trade je, dapat duit. No value. But kalau kita trade and kita bantu orang tu ada banyak cara kan. Tapi maksud my mum tu maksud dia bantu orang dengan cara yang orang kata dalam industri. Sebab I pernah berazam dulu di mana kalau I dah naik, at least I dapat contribute sikit dalam industri yang saya ceburi. Contoh, saya dapat rasa dulu masa saya trade, saya rasa yang kelas trade ni terlalu mahal. Okay, kelas trade ni terlalu mahal and tak ramai orang mampu nak jump. Ada yang buat free kan, IB dan sebagainya. Tapi still terlalu mahal minimum deposit yang diorang ambil, atau tempat dia jauh, atau ada alasan-alasan lain lagi, which is tu video yang nanti kita buat. Saya akan bagi opinion saya. Video ni nak heavily on journey, tapi kita sentuh sikit-sikit lah kan, part teasing, orang panggil teasing. So dalam setup ni, mistake yang saya buat, sebab yalah, tak adalah lama tinggal, saya still buat backtest apa semua, tapi in term of real account, maksudnya real account, real market, still ada masalah-masalah psikologi, emosi. Dia tak ada kaitan dengan teknik benda ni. Dia diri kita, perasaan, sebab kita manusia. Kalau backtest atau kita main orang panggil simulator tu, dia tak ada that perasaan. Okay? Dia tak ada that perasaan pulaan. Perasaan. Dia tak ada perasaan. Sebab apa? Sebab kita ada button next. Kita ada speed up button. Kita boleh cepatkan market, kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang. Jadi apa yang kita dapat hanyalah data. Data di mana yang kita nak trade kan, berapa win rate dan sebagainya. More on technical side. Tapi ingat, trading is not all about technical. Okay, dia ada psikologi, money management, risk management, mindset, attitude, semua yang berkaitan kan. Tapi yang paling besar adalah psikologi dan mindset. So kalau kita punya mental tak kuat pun, walaupun kita orang kata terpaling hebat lah technical, tapi kalau kita tak ada kesabaran atau psikologi yang kuat, tak ada disiplin, okay, asyik rasa FOMO, which is kita tak boleh buang rasa FOMO ni, kita boleh kurangkan. Sebab tu kena buat journal. So bila kita selalu, cikgu saya pernah pesan, bila kita selalu buat self-reflect, okay, atau dalam trading career, kita apa-apa yang kita buat, kita selalu reflect balik. Bahasa Arab atau Melayu dia muhasabah diri. Kita selalu buat, kita akan evolve, okay. Kita akan evolve. Maksudnya, okay, sebelum ni kita selalu FOMO. Tapi bila kita dah kena pasti kan, banyak kali, dalam seminggu ada 2 kali kita FOMO. Lama-lama kita malu dengan diri kita sendiri kan. Ni masalah kecil je. So, kita lebih, minggu depannya kita lebih take note dengan masalah sebelum ni. And mungkin kita ada cara untuk mengatasi FOMO. Kadang-kadang mungkin minggu depan kita bila dah rasa FOMO, kita rasa macam, hari ni aku rasa FOMO. Tengah analisa ni, tiba-tiba rasa FOMO. Ni macam tinggal bila ada rasa macam tu, apa kita buat? Kalau kita tak boleh halang lagi that kind of mentality, apa kita buat?
Okay, kita jangan paksa diri kita untuk tidak FOMO. Kadang kita nak sedarkan kan, tak betul lah ni. Itu pun bahaya juga. Dia bila ada first, bila you tengok chart, you dah analisa, kemudian you rasa FOMO. First, kalau you ada rasa macam dalam hati tu macam kalau atau macam mana, okay, soalan-soalan tu yang dalam kategori FOMO, korang terus tutup laptop. Kita mapping je. Okay, anggap itu setup. Kita tak masuk nak tengok dia pergi mana. Sampailah korang masuk di mana korang tak ada tanya soalan-soalan seperti kalau, macam mana, atau soalan-soalan yang berkaitan dengan FOMO. Means nanti saya akan tunjuk contoh-contoh soalan FOMO. Okay, ini psikologi trik lah. Tak payah trik. Kalau tak ada soalan-soalan tu, dah analisa, terus entry. Okay, susah tau. Okay, orang kata kalau nak trade sambil tutup mulut tu boleh. Yelah, kalau kita seorang-seorang, kita boleh tutup mulut kita. Tapi hati kita susah nak tutup. Hati ni yang bahaya. Sebab kalau boleh kita nak entry dekat psikologi emotional scoring ni nombor 3. Neutral, calm and focus, emotionally detached, following the plan. Okay, without much emotional influence. Tanpa ada masalah-masalah emosi. Itu yang paling orang kata the next level of inner peace. Maksud dia, orang kata ketenangan yang trader perlukan. Okay, sebab tu ada kawan juga, kawan rapat juga, dia bagi tips. Dia suka trade selepas subuh sebab dia cakap itu je waktu dia yang paling dia tenang. Okay, selepas subuh pair apa je yang ada. Kadang-kadang spread tinggi, sleep pressure. Dia cakap dia tak makan banyak, dia makan dah 5-6 pip je. But still, dia boleh bayar dia punya sewa bulanan, bil-bil tunggakan dan sebagainya. Dia boleh hidup dengan 5 pip atau ke 10 pip yang dia share dekat saya. So maksudnya korang kena tahu bila waktu korang tenang. Nak tahu macam mana, korang kena forward test dulu. Korang kena play the game dulu. Contohnya macam ni lah, 1 USD punya challenge ni kan. Saya pun tak tahu possible ke tak, tapi ikut data, ikut apa yang saya dah backtest. Okay, risk management yang saya guna, okay, saya dah kaji. Ni bukan risk management saya random je masuk 0.05. Saya dah kira dulu, saya dah plan dulu. Dia ada nama strategi dia. Bukan orang kata sembrono, bukan sembarangan. Sebab saya cakap dengan diri saya sebelum saya mulakan playlist ni, saya mulakan journey, saya nak jadi orang Malaysia pertama yang buat journal, trade and grow. Orang rasa benda tu mustahil, tapi saya buat benda tu tak mustahil. Okay, ikutkan ramai je boleh claim aku grow banyak ni macam banyak ni, tapi tunjuk screenshot, oh betul lah kan, tapi the process dia tak tunjuk how and when. Okay, when tu mungkin lah dia ada kan tunjuk, tapi how, the question is how. Ramai yang tak tunjuk benda ni. Kalau ada pun mostly orang kata not raw, maksudnya tidak organik. Saya tak nak lah guna perkataan seperti tidak legit, tapi saya tak jumpa. Sebab saya dalam industri dari 2014. Saya mencari juga, bukan mencari untuk nak buktikan oh saya paling bagus, tidak. Tapi sepanjang 2014 saya mencari contoh supaya saya boleh ikut jejak orang tu. Tapi semuanya hanyalah sekadar kena pandai analisa sekian-sekian. Memang kena pandai kan, tapi dia more on like technical side instead of practical. Banyak teori. Okay, dalam industri kita di Malaysia ni banyak teori. So saya nak jadi yang pertama. That's why saya buat bukan saja untuk korang, untuk masa depan anak-anak saya, cucu cicit saya, dan juga untuk diri saya. Sebab saya realize satu kekuatan saya di mana bila saya buat journal, saya lebih disiplin, saya lebih konsisten, saya lebih tenang. Tapi sayanglah kalau saya buat journal tu hanya untuk diri saya. Why not saya share dekat semua? Memanglah saya tak dapat apa-apa kan in term of monetary, tapi keberkatan tu, doa tu yang mahal. Okay, so that's why cara nak detect FOMO adalah dengan journal. Mindset kita, semua ni kita kena journal apa kita rasa. Ini pun kita tak boleh menipu tau. Kadang-kadang kita buat journal, kita tipu kan dekat mistake ni. Oh, mana ada mistake hari ni.
Oh, betul lah ni kan. Mesti ada. Lagi banyak mistake korang buat lagi bagus. Sebab apa? Kita boleh belajar. Cikgu yang selain cikgu yang orang kata hakiki, yang kita nampak, kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh dengar, itu cikgu yang Allah ciptakan untuk kita sebagai pengantara, untuk mengajar, untuk share ilmu, untuk kita belajar. Tapi cikgu ni ada satu makhluk di mana dia ada banyak makhluk, tapi ada beberapa makhluk yang Allah cipta yang kita tidak boleh dengar, kita tidak boleh nampak, kita tak boleh rasa, kita tak boleh sentuh, tapi kita boleh faham. Dengan mengamati dia adalah apa? Mistake. Kesalahan kita. Pengalaman. Itu adalah antara cikgu yang kita boleh rujuk. Macam mana nak rujuk kalau kita tak tulis? Macam mana nak rujuk kalau kita tak buat diary? Diary. Macam mana nak merujuk dengan cikgu tu kalau kita tak simpan, kita tak record? So jangan sia-siakan. Allah dah cipta, kadang-kadang dengar je nama kan, mistake, kesalahan. Tapi kita terus label buruk sebab yalah bahasa pun negatif kan, mistake. Dia bukan orang kata erti lawan kepada mistake apa. Contohnya kebaikan. Mistake ni kesalahan, keburukan. Kebetulan macam pelik sangat kan. So takkan kita nak, ni negatif. Boleh ke belajar dari negatif? Tidak. Kadang-kadang kita kena reverse engineering otak kita supaya kita boleh belajar. Mistake sebab apa? Bila kita buat kesalahan, kita meletakkan diri kita di sesuatu posisi di mana kita tidak selesa. Kita tidak selesa. Kita push out diri kita daripada luar zon selesa kita. Bila kita di luar zon selesa kita, apa kita buat? Kita fikir macam mana nak survive, macam mana kita nak buat zon selesa kita balik. Kita lebih cenderung untuk fikir dari luar kotak. So macam mana kita nak buat benda tu semua? Dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat sepanjang kita di luar zon selesa. Macam mana boleh buat salah? Yelah kita nama pun di luar zon selesa, benda yang kita tak biasa. Mesti banyak buat salah. Tapi kita tidak akan, orang bijak tidak akan buat salah benda yang sama berulang-ulang. Orang yang bijak, dia akan gunakan kesalahan dia sebagai senjata, sebagai cikgu dia untuk dia upgrade diri dia untuk membuat zon selesa dia yang baharu. Tapi bahaya juga kalau kita dah buat zon selesa kita yang baharu, kita duduk, kita boleh jadi leka. That's why kita kena selalu berada di luar comfort zone. Sebab zon selesa yang sebenar bila kita dah masuk syurga. Sebab di dunia ni Tuhan dah ciptakan untuk kita tidak boleh selesa sangat. Kita kena buat sesuatu, contribute sesuatu, bagi value dekat community kita, dekat orang lain, dekat tak semestinya orang, boleh juga dekat haiwan, dekat pokok-pokok. Apa-apa makhluk, apa-apa yang ada dekat bumi ni, kita kena add value. That's why kita kena ada macam buku yang saya share dekat channel, 10x rules. Kita kena 10x. Kita kena, selagi benda tu bagi kebaikan kepada orang ramai atau apa-apa tak kisahlah kan, kita buat. Walaupun tak banyak, walaupun sedikit. So ini adalah antara yang saya boleh share dekat korang. Bukan sahaja trading, saya tak nak cakap je pasal trading atau BBMA atau apa yang korang nak dengar. Tapi saya nak juga sentuh macam mana korang boleh jadi trader yang berjaya, macam mana korang boleh konsisten, macam mana korang, yelah, ini pandangan saya, ini saya punya cara. Nak ikut-ikut, nak dengar-dengar, tak nak, korang boleh cari YouTube channel yang lain atau cikgu-cikgu yang lain. Ini just diary saya. Manalah tahu kan, 5 tahun ke depan, tiba-tiba saya jatuh ke apa ke, saya tengok YouTube saya balik. Mungkin diri saya 5 tahun ke depan mungkin teruk, so saya boleh tengok. Itulah tujuan saya buat journal. Saya akan belajar balik dari saya punya past. Macam mana? Dengan record. Tengok record saya balik. So sekarang ada teknologi, saya record lah, saya post lah kat YouTube kan. Sebab kalau simpan sendiri saya takut hilang. Kalau YouTube dia dah dalam YouTube punya cloud.
So that's one of the reason juga kenapa saya buat YouTube. So korang pun boleh juga kalau korang rasa macam nak buat YouTube juga, just buat. Okay, just buat as long as benda tu boleh tolong orang-orang lain. Ada banyak cara nak tolong orang, tapi kita buat mana yang kita enjoy. Macam saya memang suka sharing. So saya tak nak just share pasal BBM. Mungkin nanti akan ada teknik-teknik lain saya share. Sebab technical bagi saya, kalau dah level-level macam kita ni, I mean yang bukan newbie, kalau ada newbie yang tengok, korang kena juga belajar technical, korang kena cari apa yang sesuai untuk korang. Tapi yang dah tahu technical ni, korang 20% je korang kepentingan technical tu. Lebihnya mindset psikologi. Sebab tu saya nak sentuh banyak pasal psikologi, pasal life. Macam mana cara korang nak kenali diri korang. Inilah cara dia buat journal. And juga tentang angle-angle perspektif yang lain, macam mana kita nak grow account kita. Okay, pasal life. Okay, kita kena jadi lebih, orang kata, orang putih kata stoicism. Kita kena, orang kata, berfalsafah. Sebab yalah, kadang-kadang perkataan dan ayat tu yang reshape balik, yang membentuk semula pola pemikiran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang trader. Benda tu bagi saya yang paling kritikal, yang boleh impact kita punya performance dalam apa jua industri yang korang usahakan. Okay, so kita sambung balik. Kita sambung balik, itu mungkin saya akan kupas lebih dalam video yang lain, insyaAllah. So notes kat sini, entry ketiga, market condition is ranging on H4. Okay, so market time ni sideways. The best is where we focus on the BO trend line. So breakout, sebab saya ni setup pun outer kan, more on reversal, tapi the best sebenarnya kena trade breakout atau breakout trend line atau SNR. Tapi sebab yalah, benda dia dah bagi, saya pun sakit gigi time ni. Saya tak rational, saya takut FOMO. Saya rasa dah lama saya tak masuk. And yalah, saya masuk je lah kan. Result dia stop loss lah. Okay, next time double check on candlestick arah kukuh, sama ada dia buat candlestick momentum dekat satu time frame bawah atau tak. Okay, sepatutnya saya check dulu. Kalau tak ada, dia tak align, saya tak boleh masuk juga walaupun ada trend line yang cantik dan sebagainya. Okay, ya ini ada tahu a few moment yang jadi, yang saya rasa nak share sangat dekat korang. Nanti saya akan produce lagi satu video. Saya tunjukkan diri saya. Okay, ni tak ada chart, tak ada apa semua. Apa yang saya rasa during this journey, apa yang saya fikir, apa langkah-langkah seterusnya, dan yalah, saya akan share dekat korang. Okay, so kita tengok gambar yang saya dah save dekat cloud before screenshot. Okay, sekarang tajuk dia H4 Apex Trendline Reversal Outer. Jom kita tengok. Saya pakai trading view untuk simpan. Okay, so dekat sini kalau korang perhatikan, okay, kita zoom in, kita ada point 1, point 2. Okay, lepas tu touch ni kalau trendline trader biasa dia dah entry, betul tak? Tapi kita tidak, kita tunggu apex. Macam mana nak tahu apex? Bila dia touch ni, sama ada korang tunggu close, atau kalau korang tak sabar, ini tak apa, kalau tak sabar yang macam ni tak apa, sebab memang ada dalam SOP. Korang buka H1, dia tak keluar pula. Okay, korang buka H1, nampak tak? Dia ada breakout. Ni ada breakout. Sepatutnya saya masuk line chart tapi saya lupa nak tekan. Dia ada breakout buy. Bila ada breakout buy, next korang boleh cari re-entry buy dekat H1. Sebab kita pakai setup H4, jadi entry kita sepatutnya di H1, satu time frame bawah. Tapi ni nampak tak float. Sebab apa float? Sebab saya takut FOMO. Okay, saya takut dia tak ambil pun re-entry H1 tu. Jadi apa yang saya lakukan, saya entry di re-entry M30, arah kukuh entry. So awal lah, tapi stop loss saya cakap tak apa lah. Tinggal masa tu confident ada 70 sen kan. Dah
cash buffer dah ada dalam 100 pip lebih untuk account margin call. Jadi saya pun okay, tak apalah kan, 50 pip je ni paling-paling hilang. So saya pun masuk. Sejam kemudian apa jadi? Sejam kemudian saya hilang 50%, total pip 70 pip. 70 pip, bukan 50 pip sorry, 70 pip. Account change 50%, drawdown. Yalah, balance 70, hilang 70 pip bersamaan 35.30 USD. Tapi sebab account currency kita sebenarnya sen, jadi 35 sen. Hilang. Jadi drop lah, 35. Okay. So, dekat sini, SL. Kenapa dia tak boleh buka ni? Unable to open new drive you requested. Lah. Tak apalah. So result SL. Re-entry batal, ranging condition. Alah, tak boleh buka je. Unable to open drive. Cannot download the information you requested. Tak apa, ni nanti saya check balik. Saya takut saya private. Saya lupa nak, apa orang panggil, saya lupa nak open to public. So dia tak boleh buka lah kalau private. Ni betul lah. Tapi tak tahu kenapa. Tak apa, nanti saya check. Okay. Tapi sebenarnya letak ni. Ni saya tunjuk yang dekat sini. Tak buka ni. Ayuk, tak boleh buka. Okay, boleh. Tapi masa dia turun ni, sini kalau korang nampak, ni ni dah jalan. Okay, masa dia turun ni, dia tak break pun Apex ni. Maksudnya setup tu valid lagi. Okay, dia tak break pun Apex tadi. The lowest Apex. Maksudnya shadow dia. Tapi tak apalah, result dia SL. Lepas tu apa yang saya buat? Okay, kali ni entry ke pipe, stop loss gap, 1 hari hilang, tapi total pip 9 pip je. Sebab saya dah evolve daripada past mistake. Di mana saya cari pip yang sesuai. Ya, sebab balance pip tak banyak. 30 sen. 35 sen. 35 sen bersamaan berapa pip? Okay. Kalau 50 pip, kalau kita tinggal 50 sen bersamaan dengan 100 pip. Kalau 35, dalam 70 pip macam tu je kita tinggal. 70 pip untuk margin call. Jadi saya cakap kalau saya guna setup 50 pip lagi atau 70 pip, saya habis. So saya cari saya tak setup SL yang kecil. So saya tak nak saya memang buka traffic kecil. Tapi loss gap. Ni saya tak rasa saya salah, cuma salah saya dekat sini je. Okay, down 13%, which is better daripada sebelum ni, dua sebelum ni. Okay, ada improvement kat sini. Holding duration 6 minit je. Okay, setup M15. Ni setup saya pakai M15 breakout. Ya. Okay, Apex, BOSNR, M5 multiverse, M1 entry. Okay, salah saya ni je lah, not wait for the MA low and a bit chasing the trade even on M1. Sebab apa? Saya tak sabar nak repeat loss saya yang sebelum tu kan. Lagi satu, dekat sini sebenarnya ada a bit confusion sikit. Nanti saya bedah dekat ni, SS yang saya dah set. Okay. Market condition is ranging on H4. Dekat sini, I'm super confident with my decision. Since H4 still not invalidated the level of trend line. Maksudnya saya tengok juga H4 sekejap. Cumanya saya tak save H4 kat sini sebab saya macam, tengok H4 macam tu je. Saya tak macam take note sangat. Sepatutnya kena kan. Jadi tak adalah SL kalau saya take note. Maksudnya SL saya ni sebenarnya awal saya masuk kat sini. Saya pun tak tahu, selepas saya dah loss and saya profit yang anti-climber ni baru saya tahu, lepas ni kita jangan buat masalah yang sama. Itu pentingnya journal guys. Penting sangat. Okay, jom kita tengok screenshot yang pertama. Nanti saya ajar sikit dekat chart. So untuk screenshot yang pertama, M15 Apex SNR breakout. Saya harap tak ada link-link yang broken Nanti tak boleh nak tunjuk pula. Yang ni nanti saya fix.
Apa tak boleh buka? Okay, kejap. Ni pasal saya pakai Excel, dia jadi pelik sikit. Boleh pun. Ni M5. Saya nak M15. Boleh pun. Okay, M15 kat sini first saya target, ada Apex kan, breakout. Okay, retest. Tapi dekat kalau nak masuk ikutkan M5 kena breakout, tapi M5 tak ada breakout. M5 tak ada breakout. Dia touch tak ada breakout. Ni M15 punya level ni touch, dia react, tak ada breakout, tapi dia ada level SNR lagi bawah ni. Ni multiverse, dalam support and resistance punya breakout ada support resistance. So, saya boleh entry awal dengan syarat M1 kena ada breakout. Okay, M1 yang ada breakout tak? Ada. Jadi entry SOP yang sama. Cumanya saya tak sabar, dia dah jalan sikit instant sebab yelah, antara sebab tak sabar saya fikir 9 pip je kot walaupun dah terlewat masuk kan. So saya masuk je, kalau tak SL boleh jadi nipis lagi. Tetapi dekat sini saya confused. Okay, TP nearest M15. Dekat sini saya confused sebab apa? Sebab saya macam kat sini saya berbelah bagi tahu sebenarnya. Cuma saya tak include sebab at the same time saya confident. That's why saya tak include rasa berbelah bagi tu. Okay, next time ini pun saya kena improve juga cara saya journaling. Next time saya kena include juga walaupun ada both rasa, confident dan berbelah bagi. Apa yang membuatkan berbelah bagi? Ikut wave. Okay, ni extreme. Okay, ni extreme buy. Ikutkan ni masih TP wajib. Okay, dia kena turun dulu. And ini boleh jadi MHV untuk extreme ni. So dia tak habis lagi wave. Dia boleh turun dulu. At least sampai sini. Low BB. Tapi saya tak. Saya terus buy. Saya terus ambil. Ambil je lah. Ini instead of TP wajib, kita ambil CSAK. Saya terus skip. Kalau double extreme buy tak apa juga. Terus CSAK re-entry. Itu yang tercedok tu kan. Walaupun 9 pip. Okay, so the result korang tahu. Stop loss. Nampak? Dia jadi apa yang saya sangka. Dia naiklah sikit kan. Bagi kita gelak-gelak dulu. Sikit je lah. Lepas tu stop. Okay. Alah, kenapa kalau part yang kedua ni tak dibuka? Unable to open drive. Cannot download the information you requested. Pelik lah. Ni boleh tak? Ni boleh pula. Dua ni problem nanti saya betulkan. Problem. Saya takut kalau tak tulis saya tak ingat. Unable to download. Selalu private kalau unable to download Kalau private nanti kita kena betulkan. Tapi nasib baik yang dah jadi je. Tapi tak apalah. Ikutkan Apex dekat M15 ni masih valid dia tak break lagi. Sama macam H4 ni. Tak boleh nak tengok je. Okay. So next, the last entry. Okay, nanti kita buka chart sikit. Kita masih ada masa. Entry kelima, korang boleh tengok tarikh dia. Semua ni hari yang sama Dalam sehari ni saya buat 3 trade. Sebab saya rasa minggu lepas saya banyak miss out trade. Sebab yelah salah satu masa saya. Hari ni saya banyak masa. Sebab tu saya kejap. Tak adalah kejap-kejap tengok chart. Tapi lah macam selang-selang macam tu. Ada masa sikit tengok chart. Alright. So dekat sini saya betul-betul evolve. Sebab saya buat journal dulu. Okay, tengok gap waktu saya trade kan 9.32, 12.57. Tak adalah macam dah loss so saya terus trade. Saya bagi waktu dulu. Ni pula 13.4. So ada gap dalam sejam 2 jam, sejam lebih macam tu. Saya bagi gap. Saya tak percaya kena rehat lama-lama. Ada masa je kena rehat lama, ada masa korang punya energy and confidence tu ada bateri, korang guna je sampai habis. Contohnya macam saya yang ni. Okay, so setup ni plan risk to reward saya 1:16. Kalau boleh saya nak cover balik kan loss semua ni. Okay, and ada profit sikit. Emotion score 2. Yang ini saya ada fear and doubt sikit sebab yelah dah 2 straight loss kan. Walaupun satu ni sikit tapi account dah nak MC. Lagi satu is a bit pressure tau. Trade sambil buat journal. Okay, tu okay lagi. Tapi nak buat journal ni pun perlukan komitmen yang tinggi. Komitmen maksudnya disiplin sebab benda ni renyah.
renyah. Maksudnya yalah benda-benda yang korang tak nak buat, macam perlu ke record kan, trade withdraw je lah. Okay, ramai mindset macam tu. Tapi sebab kita nak jadi profesional, so memang kena buat. Okay, untuk disiplin kita. Dia mekanisme untuk disiplin kita. Okay, so bila dah journal tu, yang pressure dia adalah YouTube. Sebab saya takut, yelah saya nak konten-konten itu ini. Walaupun saya tak mengejar untuk produce konten video, sebab saya lebih mengejar untuk sharing apa yang saya guna, mindset saya macam mana, apa pandangan saya. Tapi kadang bila kita rasa tak buat video tu, kita rasa tak produktif. So saya macam, sometimes saya mengejar jugalah untuk buat video kan. So yelah, kadang tak ada, saya tak pun buat-buat ada. Tapi as for now, journey ni saya tak ada lagi lah buat-buat, saya tak memang betul-betul disiplin. Cumanya kadang-kadang rasa tak produktif kan. So it's a bit pressure, saya nak balance kan. Okay, trading, content untuk orang, video. Saya lagi prefer buat konten daripada ajar seseorang, sebab dengan konten saya boleh ajar ramai orang. Okay, sebab benda yang sama je, dia ulang-ulang je market ni, cuma ni dalam bentuk yang berbeza. Alright, so kat sini duration 3 jam 46 minit saya hold. Actual RR saya dapat 1 ratio 13 je. Saya tutup awal, saya tak tunggu 16 sebab saya tengah loss. Jadi better saya tutup awal untuk cover balik semua loss. Okay, so after tu of course lah, rasa neutral. Saya tak rasa apa-apa pun, sebab saya tak sabar nak siapkan journal. Itu je apa yang saya rasa. So net RR saya 13. Okay, kenapa win rate 40 sen, tapi untung kat sini 25 sen je. 25 micro sen. Sebab ni pun dah account sen. 25 sen lah, sorry. Betul lah 25 sen. Micro. Ya, sebab ni dah 100 sen kan. So ni jadi micro lah. Okay, so net pips 0.5 pips. Sebab apa? Walaupun dah 1 ratio 13, untung sikit je, ciput je. Sebab kita bukan pakai risk, calculated risk. Kita pakai fixed lot. So matrix ni tak function sangat. Dia lebih penting adalah dalam pips. Tapi ni penting jugalah RR ni, nak bagi tahu yang kita tak ambil SL yang tebal-tebal. Kalau tebal pun kita punya TP lagi tebal, maksudnya dia berbaloi dengan take profit. So penting jugalah metrik RR ni. Cumanya dia nampak macam tak tele kat sini kan. Patutnya RR dah 13, untung pasti banyak, tapi kenapa untung sikit? Sebab kita pakai fixed lot risk management strategy. Dia ada nama dia, tapi saya tak nak share sekarang. Mungkin nanti saya akan buat specific video tentang jenis-jenis money management. Okay, so return dekat sini nampak 69 USD atau USD sen. Ni saya nak tukar sikit, counting duit USD. Okay, dia dah tukar. Patutnya jarak, saya tak tahu kenapa tak jarak. Return kat sini nampak 229%, betul-betul perform. Account balance 100, dia lebih 25 micro sen. 25 sen. Ada lebih. Okay, so tapi gain nampak 139 pips. Stop loss saya sangat-sangat nipis Sebab tu saya dapat buat RR sampai 13. Tak silap saya stop loss saya around 6 ke 5 pip sahaja. Saya tunjuk gambar. So dekat sini banyak sikit SS. Kita tengok setup ni masih valid. H4 trendline tadi, trendline yang sama kan. Sebab dia tak break apex ni. H1 pula dekat safe zone. Ni trik juga. Nanti saya ajar dekat chart. Ni safe zone. Sebab apa? Safe zone ni apa? Safe zone ni berlaku selepas ada breakout. Kita tak masuk kat breakout ni, tapi kita tunggu dekat shadow ni. Shadow yang form breakout ni, the lowest, kira the lowest structure lah. So invalidation dia bawah shadow ni. Tapi kena pantau juga storyline dan sebagainya lah. Storyline support resistance. Dan juga with diagram BBMA. Kalau dekat H1 BBMA ranging. MTT apa? TL66. Ni jenis-jenis trendline lah. Yang ini kejap. Tak boleh buka pula. Okay. Dia sama je macam trendline. Yang penting ada 1 point, 2 point yang baik. 1, 2. So dari 3 dia bentuk apex. Yang penting close tak lepas. Kalau dia
Untuk reject, still tak tutup lagi candle, korang boleh refer M15 lah. Tapi selalu kalau dah close, M15 mesti ada breakout. Okay, invalidation sini. Ni lot of transaction on the past trend line. Maksudnya kalau tengok belah kiri ni, dekat trend line ni ada reaction, big movement dan sebagainya. Okay, tu tak ada apa-apa sangat. Safe zone. Ni H1 nya tadi. Okay, lepas tu kita tengok M15. Banyak SNR kan. Tapi sebenarnya tak pun, sikit je SNR, yang banyak BBMA. Sebab last kali baru masuk BBMA sebagai price action kita, sebagai wave. Sebab wave BBMA ni dia strong tau untuk buat price action. Dia ada unik dia sendiri. Okay, nampak ni M15 dah ada breakout. Tapi tak nak masuk, SL tebal, saya nak nipis lagi. So saya cari multiple sampai dapat kat M1. So M5 ada apa? Nampak banyak kan, tapi saya analisa sumpah laju. Tak sampai 5 minit pun. M5 ada multiverse. Saya tak yang tadi juga. Cuma je beza dia dekat M1 saja, tapi tak boleh buka. Saya pun tak tahulah kenapa tak boleh buka. Sekejap saya betulkan. Okay. So, saya dah betulkan. Jom kita try buka balik link ni. Yang ni je saya tak betulkan. Sebab ni tadi dah kan. Kita dah skip, tapi ni tak penting sangat. Sebab dia after. Dia more on after. Kita pernah tahu kan. Stop loss. Sebab apa. Tapi ni penting sebab dia before kita nak tengok kan. Okay, saya harap tak broken lah link dia. Okay, tak broken lah. So nampak tak? Ni yang saya cakap tadi. Sebelum ni, saya macam, breakout dekat time frame entry, terus cari entry buy dekat, time frame entry lah kan. Macam jenis-jenis yang sebelum ni, terus cari entry. Tapi saya kenal pasti bahawasanya benda tu tak cukup kena align dengan BBB. Macam contoh, ini kalau kita ambil ni arah kukuh, salah sebenarnya. Kita kena ikut rukun. Melainkan kalau ada double extreme. Ni bukan double extreme. Sebab apa? Saya cakap ni bukan double extreme. Ni bukan extreme buy, ni bukan extreme buy. Ini extreme buy, tapi dia dah dimatikan oleh extreme sell yang ni. Dia dah jadi wave baru. Bila ni extreme sell, ini yang saya tunjuk curser ni jadi tipe wajib. Dan ini MHV. Sampai the low BB, dia dah habis lah perjalanan sell ni. Jadi dia buat extreme buy. Bila dia dah buat extreme buy, jadi ini breakout ni tipe wajib. Sepatutnya kita tunggu MHV lagi. Sebab tu itu adalah mistake entry keempat saya. So lepas saya kenal pasti ni, and dekat sini pun ada possibility ni safe zone. Safe zone, maksudnya lepas breakout ada safe zone dekat lower structure. So lower structure dekat sini antara open dengan shadow ni lah kan. Tengok apa-apa yang lowest kan. Daripada apex ni, kita sampai the lowest zone. So ni safe zone kita. So SL saya ambil dua kotak ni. Tak sampai dua pun, dalam satu one ratio, sorry, not one ratio, 1.7 something lah. Okay, maksudnya tak lebih setengah. So saya lajakkan sikit sebab saya takut dia spike ke apa ke, reject ke kan. Tapi sikit je sebab saya memang nak loss dalam 5 pip macam tu je. Sebab yelah account saya dah tinggal 30 je, 30 sen. Saya tak nak lah, kalau boleh margin call bermaruah. Saya tak nak margin call sebab kesalahan yang sama. Cukuplah saya dah buat beberapa kali kan dekat previous journal. Satunya sebab saya overconfident. Sebab saya fikir relax lah 1 USD je. Tapi tak boleh sebab saya nak tunjuk the best version of saya. Cara saya evolve. Apa yang saya buat kalau saya tak berdisiplin. Saya nak tunjuk kat korang. Yang saya ni tak adalah hebat mana. Cumanya saya ada pengalaman yang Tuhan kurniakan untuk saya tahu nak atasi macam mana. Benda ni saya nak tunjuk kat korang. Bukanlah saya suruh korang, korang punya cara salah, aku punya the best. No, bukan. Saya just nak tunjuk cara saya. Itu je. Jadi at the same time, journal untuk diri saya sendiri juga. Kalau korang rasa bermanfaat, korang ambil. Kalau tak, korang tak payah dengar dah. Okay, itu sahaja. So, saya expect dekat sini boleh jadi possibility of MHV.
Okay, bila dia dah jadi possibility MHB, kita tunggu je untuk entry dekat sini. Okay, masa ni saya tak PO pun, saya tunggu. Sebab saya ada masa. Kalau ni kadang saya malas saya PO je. So kita tengok last result dia. M1 after confirm RTP kan. Kita dah tahu ikut journal. Okay, jom kita tengok dekat after. Kita dah tahu ni TP. Tapi kejap. Dia struggle sikit. Kalau dekat WPS senang. Okay. So, faham TP. Total hole korang tengok lah sendiri kan. Berapa jam. Lama ni. Dalam berapa jam. Tak nampak. Saya kena ke tepi kan. Tapi lama lah. KTP ni sebab dah cukup. Nak cukupkan 100. Saya dah tengok monitoring. Ni dah a bit emosi lah. Tapi saya tak ikut kat situ sebab bagus juga. Kadang emosi ni bagus sebab dia yalah mengajar kita tidak tamak. Senang cerita apa-apa yang kita buat ikut sunnah je. Always be balanced. Okay, untuk orang yang bukan Islam, okay, untuk orang yang tak tahu apa itu sunnah tu it just, kalau kita orang ni orang Islam, sunnah tu maksudnya kita ikut kita orang punya prophet, kita orang punya nabi. So ikut tu mostly benda yang baik lah. Contoh nilai murni yang baik, apa yang dia buat. So kiranya ikut sejarah orang yang dah pernah lalui hadap, walaupun perkara yang berbeza, tapi benda yang baik kita boleh relate, kita relate. So apa dia? Kena sabar. Okay, kena sabar. So apa-apa yang kita buat kena bersederhana. Dia tidak boleh terlalu sangat. Kena sederhana. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia samalah, kadang emosi ni bagus juga. Cumanya jangan terlalu emosi. Kalau sabar ni bagus juga, tapi tak boleh terlalu sabar. Kalau terlalu sabar, terlepas setup. Okay. Simple as that. Itu pandangan saya lah. Kalau korang ada pandangan lain, boleh letak komen. Okay, boleh komen di bawah. Okay, so ni M1. So berapa jam kita trade ni? 3 jam, 46 minit, nak dekat 4 jam. Yang ni memang saya set, saya tidur ke. Okay, apa ni? H1, nampak extreme type C, nampak ranging. Ni pun extreme type C. Ni dah kukuh, masuk buy terceduk. Lepas tu, sell lah ni, nampak macam MH sell, pump terceduk. Sebab tu lah saya gabung dengan SNR untuk confluence je. Tak complicated pun, yang SNR pun yang basic-basic je saya ambil. Tak adalah yang advance kan. Saya nampak tak? Sebab apa ni overall wave ni, dia siapkan wave ni sebenarnya. Tapi ni dah habis. Sebab ni dah momentum close luar BP. Dia buat wave baru kan ni. Wave baru cuma dia sideways. Standard lah sideways. Dekat H4 kalau korang tengok BBMA re-entry buy je. Tapi SL tebal lah. Tak dapat kalau SNR. Kalau kita gabung cara saya ni, dapat lah nipis SL. Kena sabar ya. Kadang tu lah masalah emosi kan. Okay, so ni not really confident with the SL placement, has a doubt with it, and sometimes I'm playing my SL between level. Ni yang kat M1 tadi, kan SL saya pakai M1, kadang saya macam ni kalau spike macam mana? Dia macam ada doubt lah. Sebab tak boleh saya letak dah biarlah kan, nak jadi apa jadi lah. Itu yang the best lah, the best mindset kena ada. Tapi saya masa tu saya macam aku ada lagi berapa PA, malu ni kan kalau lost kan. Satu YouTube tengok satu YouTube tengok baru kena bahan, kena ejek Tapi tak apalah kan, benda tu bila fikir balik, baca jurnal balik rasa macam kelakar. Dia auto flashback, dia kita teringat balik kan. Tapi tak apa, so santai. So bila saya tengok balik, saya macam saya biar je lah SL tu, walaupun saya macam ragu-ragu. Saya macam alihan lah, tak boleh tak balik. Dia macam ada kesedaran lah di tengah jalan. Tapi saya record je ni. So setup H4 Apex TL Multiverse sampai M1 buat nak time frame ni kan. Okay, notes kat sini, all TF give a clear signal. Semua time frame bagi clear signal untuk buy pada zone yang sangat-sangat low risk tapi high return. I realize, saya sedar yang saya tweak sikit strategi di mana saya jumpa cara untuk saya dapatkan reward dengan reward ratio
dengan stop loss yang rapat. Okay, stop loss yang nipis dan sebagainya lah. Saya hanya tumpu pada multiverse setup dengan double confirmation dan confluence untuk support decision entry saya. Dan ia juga mesti wajib align dengan BBMA storyline diagram untuk mendapatkan strong kekuatan reaksi pada SZ ni apa? SZ ni safe zone atau key level. Okay, so ini notes yang saya ambil lah. Korang boleh baca dalam bahasa Inggeris tu. Okay, so itu saja kot journal. Jom kita pergi kat chart sikit sebab ada yang tanya macam mana safe zone tu apa pula kan. So saya dah tweak sikit. Nanti saya akan buat full video penerangan sikit pasal ni. Cumanya saya nak tunjuk sneak peek dalam bentuk chart. And entry, ni lah entry saya. Ni dah cover balik kan. So sekarang modal dah 100 balik. Ini orang tengok orang gelak je kan. Ni apa benda trade $100? Boleh je nak depo standard ke apa ke besar ke, tapi tu bukan misi saya. Saya nak buat benda yang orang rasa mustahil, orang rasa buang masa, tapi sebenarnya tidak. Saya nak tunjuk dengan $1 pun korang boleh buat duit. Korang boleh disiplin, boleh buat sampai part time. Dan juga saya nak tunjuk kat korang di mana kita tidak perlu kejar duit untuk berjaya. Tak perlu kejar. Kita tumpu saja pada proses. Okay? Kita tumpu saja pada proses punya curve. Kita perbaiki sikit demi sedikit. Jangan kejar. Apa yang buat jangan kejar. Jangan terlalu try hard. Yang penting kita selalu munculkan diri. Kita buat. Tak give up. Stop loss, cuba lagi. Stop loss, cuba lagi. Yang penting cara kita tu professional. That's why saya tunjukkan blueprint ni supaya korang ada, orang kata bukan sekadar guide, bukan sekadar bimbingan, tetapi ada framework, okay, bentuk kerja atau lakar kerja untuk korang ikut. Mana tahu korang ada idea korang sendiri, korang ada cara korang sendiri lepas tengok saya. Mana tahu dengan saya punya cara ni menjadi asbab untuk korang, yelah, ubah hidup korang kan dalam apa juga keadaan yang korang sedang hadapi atau tengah hadapi. Okay, saya tak boleh nak tolong banyak. Ini je buat masa ni, ini saja yang saya mampu tolong. Saya mampu share. Saya pun tak nak minta lebih-lebih. Saya just nak minta korang berjaya je. Korang tengok. Kalau tak faham, tengok lagi sampai faham. Sebab ini orang kata itu je yang saya boleh tolong. Okay, tak faham tengok je lagi. Tak faham tanya, komen. Kita buat video, kita bahaskan. Mana tahu saya ada idea baru. Oh, macam mana, macam ni. So, benda ni boleh sampai dekat semua. Okay. So, saya dah tunjuk. Ni memang dia trade lah. Ni berderet stop loss. Tapi sekali tipi cover dah. Alhamdulillah. Walaupun tak ada profit apa lagi. Okay, so dalam bentuk setup. Oh, ni ada setup tadi. Tapi saya tak masuk sebab saya nak siapkan journal. Saya nak buat video. Saya tak sabar nak share dekat korang. Okay. Tak sabar nak share apa. Yelah, share knowledge lah. Mana tahu kan. Okay. Dekat sini, korang tengok. Contoh apa tadi? Safe zone. Safe zone ni contoh lah. Korang cari Apex kan. Apex tu contoh, korang kena cari Apex tu. Contoh sini. Okay, kita ambil yang ni. Sebab ni tak silap saya pernah ada entry. Sini lah. Nampak ni. Close, reject kan. The best tunggu close lah. Tapi kalau korang tak tunggu close, korang check dulu weekly. Ada tak breakout? Ni daily. Kalau daily sure. Kalau ada, okay, ada tak? Tapi make sure breakout tu tak completekan storyline di daily. Kalau complete tak boleh. Kejap dia degil. Maksud saya degil tu dia ni auto scroll. Okay, ada tak breakout? Ada. Nampak tak? Ni breakout. Sini Bila sini breakout,
Sepatutnya kita terus buka BBMA terus masuk kan. Kalau masuk BBMA, lah saya tak akan trading view. Kalau trading view kita boleh tukar terus kan. Kalau BBMA, okay, sekejap kita notes kat bawah tu. Nanti hilang pula kat situ kan. Mana BBMA? Sekejap. Tak apalah, saya masuk BB je lah korang bayangkan je lah. Tak pun, saya tahu, saya ada idea. Ni korang mungkin pening sikit lah. Next time saya guna trading view. Okay, kalau BBMA ni kena buat balik line chart. Mana line chart? Sini lah tadi. Nampak tak? Terus dapat sini lah, hari entry buy daily je sebenarnya. Tapi kita nak pisah sebab BBMA ni kadang SL dia tebal. Dia tak ada masalah pun, cuma kita nak yang terbaik itu saja. So kita kenalah ada confluence. Kalau BBMA ni dah tak boleh dah hari entry sebab dia dah ada wave kan. Nampak ni. Kalau kita terus dia assume ni dah dapat sikit je lah, lepas tu stop lah, settle break even. Atau takkan kita nak letak SL sini tebal. Jadi zone yang terbaik adalah kita buka line chart sini. Tapi masalah dia kadang-kadang dia tak sampai. Macam tu. Dia tak sampai. So solusi kedua, ni safe zone ni paling selamat lah. Solusi kedua, korang cari balik dalam Apex ada multiverse. Tengoklah apa-apa dia ada react kat mana. Sini ada tak? Sini ada tak? Tengok ada breakout. Sini ada tak? Sini tak kena ni. Tengok trend line. Ada trend line tak? Sini 2 point. Ini pun pecah. Kita tak nak pecah. Kita nak smooth. Ni smooth. Lihat trend line dari sini pun 1 2 point. Ni ambil ni 2. Adjust sikit. Saya nak adjust. Zoom out. Zoom out. Sini lah. Okay. So bila dia touch, sebab tu dia tak pergi safe zone sebab dia ada roadblock kat sini. Macam mana nak tahu ada roadblock? Dia ada apex. H1 macam tu lah. H4 macam tu. Tahu H1 breakout. Simple. Lepas tu ulang je lah. Ada breakout tak? Ada. Tu ada ni. Breakout. Kalau ada apex lagi kat H1, nak masuk bawah lagi, boleh lah. Sorry. Bukan ni. Ni. Sorry Ni lah. Ada breakout? Ada. So apex apa ni? Ni breakout kan? Ni lah. Ni breakout dia atas ni. Kalau tak akan trading view dia pening sikit lah. Dia tak boleh nak sorok-sorok. Saya suka trading view so dia boleh sorok. So entry di mana? Sini nampak ni. Sini apa? MHV. Safe zone. Masuk. Jauh tak dia pergi. Korang dapat satu setup macam ni je. Sumpah. Ubah hidup korang. Tak perlu pun trade hari-hari. Sumpah. Saya dah buat banyak kali dah. Cuma tiada value kalau saya tunjuk. Saya lebih suka tunjuk macam ni. Faham tak? Saya lebih suka. Sebab korang, simple je lah. Korang tengok balik bio saya, mungkin yang lama, video yang lama ada lagi yang saya tak remove, link-link kan. Link macam IB ke apa ke. Macam saya cakap, dulu saya pernah buat tapi sekarang dah tak. Sebab banyak buruk daripada baik. Nombor 2, tanggungjawab tu kan. Nombor 3, baik, saya kumpul capital, saya buka broker saya sendiri. Terus saya promote kan. Nombor 4, the best is apa? As long as benda tu bagi manfaat. Both parties win. Okay dah. Lagi satu, kalau dah kaya trade, buat apa nak buat benda lain? No, that's the wrong mindset lah. Kita kena always ada multiple stream of income. Kita kena ada pendapatan yang dari berlainan sumber. Okay, dari property, apa-apa yang boleh dapat rezeki. Selagi kita ada tenaga, kita ada umur, kita ada masa, kita buat je walaupun dapat RM1. Itu apa yang saya belajar dari cikgu saya. Bukan cikgu trade tapi cikgu business.
Okay, sebab masa depan kita tak tahu apa akan jadi kat diri kita. So kita kena buat pelbagai sumber. Okay, walaupun dapat untung RM1, still lah. Dengan RM1 tu kita boleh belanja orang ke, sedekah ke dan sebagainya lah. So selagi boleh dapat duit, kita buat je. Tapi jangan memudaratkan orang lain, itu je. Dan inilah, saya tak cakap saya ni bagus, saya tak cakap saya ni baik, saya pun ada salah saya pun ada kelemahan saya. So yang buruk tu datang dari saya, yang baik tu datang daripada Allah. So kalau ada kurang ke apa, sama-sama kita perbaiki diri sendiri. Okay, bersama-sama kita saling nasihat menasihati. And jadi the best version dalam diri kita, bukan sahaja di trading tetapi dalam kehidupan juga. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share dekat kawan-kawan korang. Join journey kita sama-sama, tengok playlist ni sampai saya boleh bagi korang exactly macam mana saya boleh grow dari 1 USD ke 1 juta USD. Stay tune. Dan untuk korang yang nak excel, okay, make sure share sampai video dalam playlist ni hit on average 5,000 view. Bukan tujuan saya untuk dapat view yang banyak, tetapi untuk saya sampaikan mesej saya dekat seramai yang mungkin. Okay, lagi-lagi dekat negara-negara Nusantara, iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Okay, jumpa lagi. Bye.